Sebut sahaja nama Malaysia, pasti terbayangkan keindahan dan keamanan yang jauh daripada masalah jenayah jika dibandingkan dengan negara lain. Namun begitu, Malaysia turut terkenal dengan kisah-kisah rompakan yang dahsyat dan ada daripadanya masih kekal misteri sehingga hari ini dan telah menjadi tanda tanya kepada banyak pihak. Pada episod ini, admin akan menyenaraikan 5 rompakan paling mahal yang pernah berlaku di Malaysia. Sekiranya anda menyukai konten-konten yang menceritakan fakta menarik dan pelik yang terdapat di seluruh dunia, boleh subscribe pada channel Prof Tau. Admin juga sangat suka dengan channel ini kerana editingnya yang sangat menarik dan memberi informasi yang mudah difaham. Antara video menarik pada channel Prof Tau adalah 5 jenis galaksi yang membuatkan NASA pening kepala. Korang biasa dengar tak susunan bintang atau constellation yang menyerupai haiwan? Tapi, pernah tak korang dengar satu galaksi dalam bentuk ikan lumba-lumba? Nombor 5. Rompakan KLIA. Pada 15 September 2011, Malaysia telah digemparkan dengan tragedi rompakan yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan rompakan tersebut bernilai sebanyak $300,000 atau bersamaan kira-kira 1.4 juta ringgit milik 3 warga Singapura. T. Sritaran iaitu seorang ahli perniagaan didakwa bersama D. Nagarajan melakukan rompakan berkumpulan ke atas Hamid Sadiq Bacha, Abdul Rahman Marika dan Zakaria Muhammad Shatiq, di mana mereka ditipu sebanyak $100,000 setiap seorang. Sritaran dituduh melakukan kesalahan itu di tandas lelaki di KLIA pada jam 11.25 malam. Dilaporkan ketika kejadian, Sritaran menipu ketiga-tiga warga Singapura tersebut dengan memperkenalkan dirinya sebagai seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedangkan dia bukanlah anggota badan berkecuali tersebut. Kejadian ini dilaporkan mempunyai corak bersubahat melibatkan 3 lagi anggota SPRM. Namun pada 19 September 2011, ketiga-tiga pegawai SPRM telah ditangkap. Mereka didakwa dengan sengaja telah menyembunyikan rancangan rompakan berkumpulan oleh Sritaran dan Nagarajan bagi menyenangkan 2 lelaki terbabit melakukan kesalahan itu ke atas ketiga-tiga mangsa rompakan. Pada 8 November, Sritaran telah menyerahkan dirinya kepada pihak berkuasa. Dia telah mengambil masa hampir 2 bulan selepas penangkapan ketiga-tiga pegawai SPRM tersebut. Dia didakwa mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 1 hingga 10 tahun dengan sebatan dan juga denda. Pasport antarabangsa Sritaran juga perlu diserahkan ke mahkamah dan melapor diri di balai polis berdekatan untuk mengelakkan Sritaran melarikan diri. Nombor 4. Rompakan 1.6 juta. Pada 8 Oktober 2023 telah terjadi satu kejadian rompakan melibatkan 2 orang suspek dalam lingkungan 31 hingga 42 tahun. Rompakan itu berjaya melarikan wang tunai sebanyak 1.6 juta ringgit. Ketika kejadian, seorang lelaki warga Cina sedang berada di parking lot Desa Park City Kepong, Sentul, dan ketika itu dia sedang membawa plastik berisi wang bernilai 1.6 juta hasil daripada penukaran Bitcoin. Tidak lama selepas itu, dia didatangi 2 orang lelaki asing yang bertindak menumbuk perutnya serta menyembur cecair racun pada matanya sebelum melarikan wang tunai tersebut. Dia bawa wang tu dalam beg plastik hitam yang berisi wang tunai, beg plastik yang nampak tu. Tak best tu. Datang 2 orang,
terus tumbuk perut dia, spray mata dia dan membawa larilah beg hitam tadi. Selepas 6 hari siasatan daripada pihak berkuasa, pihak polis berjaya menangkap 2 suspek tersebut. Pihak berkuasa telah merampas beberapa ketulan emas, barangan kemas, duit bernilai 1.03 juta ringgit, beberapa telefon bimbit serta sebuah kereta, iaitu hasil pembelian secara tunai daripada duit rompakan tersebut. Apabila disiasat, kejadian ini telah berlaku secara terancang di mana suspek mengetahui keberadaan wang dan mengikuti wang tersebut yang telah di cash out oleh mangsa iaitu majikan mereka. Bila kami membuat penyiasatan, didapati suspek telah mengikuti dan mengetahui akan wang itu. Dia telah buat observation dulu. Berikutan perkara itu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 412 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum bawah Seksyen sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama. Hukuman bagi Seksyen itu memperuntukkan penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda jika disabit kesalahan. Bagaimanapun, Peguam Khairul Amin Abdullah yang mewakili suspek memohon agar anak guam mereka diberi ikat jamin yang rendah atas alasan anak guam mereka tidak berkemampuan, di mana salah seorang daripada mereka bekerja di pasar pagi manakala seorang lagi hanya bekerja sebagai pemandu e-hailing. Rentetan daripada kejadian ini, Ketua Polis Datuk Saiful Azli Kamarudin menasihati majikan di Malaysia agar tidak melakukan pengeluaran duit dengan jumlah yang besar dalam satu masa untuk mengelakkan hal sebegini berlaku. Nasihat saya kepada majikan-majikan, buat jalan lain setiap hari supaya tidak terima. Ini satu pengajaran kepada majikan-majikan yang berurusan dengan wang tunai yang banyak pada satu hari. Nombor 3. Rompakan jongkong emas 12 juta. Ketika seluruh rakyat Malaysia menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 1994, satu berita rompakan paling besar dalam sejarah mengejutkan seluruh negara. Kejadian yang melibatkan geng mamak tersebut tidak menggunakan taktik kekerasan dan sekadar penyamaran berjaya melarikan jongkong emas dari Amerika Syarikat bernilai 12 juta ringgit dari kompleks kargo lapangan terbang antarabangsa Subang. Kisah rompakan ini bermula ketika semua pihak polis diraja Malaysia sedang menguruskan persiapan keselamatan sambutan Hari Kebangsaan kali ke-37, tetapi persiapan polis terganggu pada sekitar jam 5 pagi apabila mereka menerima laporan bahawa jongkong emas bernilai lebih daripada 12 juta ringgit telah hilang di kawasan kargo lapangan terbang antarabangsa Subang akibat dirompak. Ketika pegawai polis sampai di tempat kejadian, mereka dapati salah seorang daripada pengawal telah diikat. Pengawal tersebut memaklumkan bahawa rompakan itu dilakukan oleh pihak polis. Ketika pihak polis memeriksa CCTV di kawasan kargo tersebut, kelihatan sekumpulan penjenayah berpakaian seperti anggota polis. Namun pergerakan tangan dan badan mereka berjaya membuktikan bahawa mereka semua hanyalah penyamar. Kesemua mereka ini dipercayai sudah merancang strategi rompakan dengan teliti kerana rompakan ini hanya berlangsung selama 20 minit. Bahkan tarikh yang dipilih juga sesuai memandangkan ramai kaki tangan gudang tersebut mengambil cuti sempena Hari Kebangsaan. Pihak polis mengesyaki bahawa jenayah licik sebegini dilakukan oleh geng penjenayah antarabangsa. Gelaran geng mamak diberikan kepada mereka disebabkan ramai saksi mengatakan wajah mereka seakan-akan mamak. Saksi-saksi atau mangsa yang terlibat dalam kejadian ini mengatakan rupa mamak. Jadi kita namakan kumpulan geng mamak. Dalam masa 11 tahun iaitu dari 1995 hingga 2006, pasukan khas polis diketuai Azizan Anan dan Amidun Anan telah memburu geng mamak. Akhirnya kesemua 14 ahli kumpulan mereka telah berjaya diberkas, tetapi pihak polis masih gagal menemui jongkong emas yang dirompak tersebut. They did a little mistake. They were in uniform, full uniform, that is, but because the guard
were sleeping at the time. They had to climb the fence. Apabila kita nampak tu dan kita percaya ini adalah kumpulan geng mamak. Ketika siasatan, salah seorang ahli geng mamak bersetuju menceritakan segala jenayah mereka lakukan dan menjadikannya sebagai saksi utama dalam kes ini yang membawa kepada penangkapan kepala kumpulan tersebut. Menurut hasil siasatan, kesemua jongkong emas yang dirompak dipercayai sudah dileburkan sebelum ianya dijual semula. Tidak lama kemudian, saksi utama hilang secara misteri dan sehingga ke hari ini masih tidak dapat dikesan. Disebabkan perkara tersebut, pihak mahkamah terpaksa membebaskan mereka semua kerana pihak pendakwa dan polis gagal membawa saksi baru ke mahkamah. Sehingga kini masih tiada sesiapa yang disabitkan bersalah ke atas jenayah rompakan emas paling besar di Malaysia ini. Nombor 2. Rompakan kapal tangki minyak 21 juta. Perampasan kapal tangki MT Orkim Harmony merupakan sebuah siri perampasan yang berlaku pada 11 Jun 2015. Kapal tersebut hilang daripada pemantauan radar pada 8.50 malam dan ketika itu kapal ini membawa kira-kira 6,000 tan metrik muatan petrol RON 95 bernilai 21 juta ringgit. Kapal MT Orkim Harmony sedang dalam pelayaran dari Melaka ke Pelabuhan Kuantan apabila ia dilaporkan hilang. MT Orkim Harmony adalah kapal milik syarikat Magna Meridian Sendian Berhad yang pada masa itu membawa petrol milik Petronas. Pusat Laporan Kegiatan Melanon Biro Maritim Antarabangsa yang berpangkalan di Kuala Lumpur mengesahkan menerima laporan mengenai kapal tangki membawa petrol yang telah hilang di kedudukan 30 Batu Nautika, Timur Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Lanun tersebut telah mematikan sistem pengenalan automatik supaya kapal tersebut tidak dapat dikesan atau dijejaki pihak berkuasa sekaligus memudahkan penjenayah terbabit melarikan kapal berkenaan. Tinjauan ke atas kapal berkenaan mendapati tulisan MT Orkim Harmony yang dipadam lanun sebelum ini telah dicat semula oleh kru kapal. Bagaimanapun masih terdapat kesan cermin tingkap yang dipecah lanun di bilik kawalan selain kamera litar tertutup CCTV yang dipotong bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Syarikat tersebut hanya melaporkan tentang kehilangan kapal itu pada pukul 7.30 pagi 12 Jun sedangkan kejadian tersebut berlaku pada hari Rabu 11 Jun jam 8.57 malam iaitu kira-kira 10 jam lewat. Tambahan lagi, kedudukan kapal dianggarkan berada 180 km dari lokasi terakhirnya. Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Razak mengerahkan semua aset dan keupayaan untuk mengesan kapal itu. Pada 17 Jun 2015, Malaysia memperhebatkan pencarian menggunakan bantuan teknologi satelit daripada beberapa negara jiran untuk mengesan kedudukan terakhir kapal itu. Pesawat P3C Orion milik Tentera Udara Diraja Australia mengesan kapal berkenaan di perairan Kemboja dan diawasi oleh pesawat TUDM, APMM dan RAAF. Kapal itu ditemui dalam keadaan selamat dan telah ditukar nama asalnya Orkim Harmony kepada Kim Harmon serta serombongnya dicat dengan warna hitam. Berikutan itu, TLDM mengambil alih misi SAR dan menghubungi perampas kapal menggunakan frekuensi radio supaya mereka melepaskan 22 kru kapal. TLDM mengesahkan terdapat 8 perampas bersenjatakan pistol dan parang di dalam kapal itu dan mengadakan rundingan dengan kumpulan perampas tersebut supaya membebaskan anak kapal dan menyerah diri. Pada 19 Jun 2015, APMM mengesahkan semua 22 anak kapal tangki MT Orkim Harmony dibebaskan dan kesemua lanun telah melarikan diri. Seorang tukang masak kapal tersebut iaitu warga Indonesia telah ditembak di sebelah peha kiri ketika kapal dirampas. 8 lelaki warga Indonesia yang dipercayai perampas kapal itu telah ditahan oleh pihak berkuasa Vietnam berhampiran Pulau To Chu, selatan Vietnam ketika cuba meloloskan diri daripada pemburuan.
Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengesahkan 8 individu yang ditahan pihak berkuasa Vietnam berhampiran Pulau Tuchu adalah kumpulan yang merampas kapal MT Orchim Harmony. Nombor 1. Rompakan microchip 48 juta ringgit. Rompakan ini merupakan rompakan terbesar yang pernah terjadi di Malaysia. Kejadian pada tahun 2006 di Kompleks Kargo Utara Kedua di Batu Maung telah melibatkan 20 individu yang merompak microchip dan komponen bernilai 48 juta ringgit. Kejadian berlaku kira-kira jam 2.30 pagi di mana 2 lori kontena masuk ke zon bebas mas tanpa berhenti menjalani peperiksaan keselamatan. Sampai di gudang, 4 perompak tersebut mengumpulkan 17 pekerja dengan alasan menjalankan ujian air kencing bagi mengesan penyalahgunaan dadah. Namun, pekerja membantah dan meminta dokumen pengenalan mereka. Keadaan itu telah menimbulkan kemarahan mereka dan secara tiba-tiba 16 orang perompak berparang telah keluar dari kontena tersebut memaksa pekerja minum kloroform hingga menyebabkan mereka muntah dan pengsan. Bijaknya perompak ini, mereka telah hancurkan semua CCTV serta mengambil kasetnya. Mereka turut bergerak ke pusat pemeriksaan dan menyerang pegawai kastam. Polis yakin ini adalah kerja orang dalaman kerana proses rompakan sangat lancar dan beranggapan perompak hanya mahukan microchip kerana barangan lain tidak disentuh. Rompakan itu juga hanya mengambil kurang dari 2 jam untuk diselesaikan. 5 hari kemudian, polis menemui 2 buah lori kontena nombor pendaftaran PGG 7026 dan PGF 5806 dipercayai digunakan untuk rompakan itu. Beberapa suspek telah ditahan dan apabila ditanya sama ada individu terlibat sudah dikenal pasti. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman ketika itu, Datuk Christopher Wan Su berkata, kes ini masih disiasat dan jika saya beritahu siapa, mereka akan lari. Pada Disember 2006, polis membebaskan 2 suspek terakhir tanpa syarat. Tambahan pula kesemua suspek yang membantu siasatan juga dibebaskan. Bermakna tiada suspek disiasat kes kerugian 40 juta ringgit ini. Pihak berkuasa menyatakan mereka tidak dapat didakwa kerana tiada bukti fizikal yang boleh mengaitkan suspek dan juga sebahagian microchip dirompak telah dieksport ke luar negara. Ini menyebabkan tiada kepastian kepada pengakhiran kes rompakan ini hingga sekarang. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kes rompakan paling besar ini, yang manakah anda rasa paling licik dan misteri? Komen pendapat anda. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit. Sekiranya anda menyukai konten-konten yang menceritakan fakta menarik dan pelik yang terdapat di seluruh dunia, boleh subscribe pada channel Prof Tau. Admin juga sangat suka dengan channel ini kerana editingnya yang sangat menarik dan memberi informasi yang mudah difaham. Antara video menarik pada channel Prof Tau adalah 5 jenis galaksi yang membuatkan NASA pening kepala. Korang biasa dengar tak susunan bintang atau constellation yang menyerupai haiwan? Tapi, pernah tak korang dengar satu galaksi dalam bentuk ikan lumba-lumba?